tamim bil khairi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Yang dihormati dan dikasihi Tuan Pengurusi Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, semua ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, ustaz-ustazah, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, serta ayahanda dan bonda yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua malam ini? Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan sembah syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sekali lagi kita dapat berhimpun di dalam rumahnya sebagai tetamunya. Mudah-mudahan perhimpunan kita pada malam ini adalah perhimpunan yang diberkati, dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala yang insya-Allah akan menjadikan kepada kita semua asbab untuk dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, amin, Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, seperti biasa pada malam ini kita akan menyambunglah bacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kitab yang dikarang oleh Imam Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kita telah pun membaca berkaitan dengan bab latihan jiwa, mendidik akhlak dan cara merawat penyakit. Rawat penyakit hati. Kita sekarang ni sedang membicarakan tentang tajuk mendidik akhlak. Bagaimana untuk mendidik akhlak yang baik ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan juga mereka yang diredai Allah itu ialah yang apabila membelanjakan hartanya tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut, dan sebaliknya perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara, ya, tidak melampau sampai berlaku boros ataupun tidak sampai tak bagi sampai jadi bakhil. Ya, ini kita ambil yang sederhana lah, pertengahan dalam bab apapulah makan. Mana orang nak makan, makanlah, tapi jangan lampau-lampau. Dan jangan pula sampai kedekut, dan paling teruk bakhil. Ya, orang lain tak merasa belanja dia sendiri pun tak mengizinkan dirinya untuk merasa nikmat makan, itu contoh dia. Sifat kesederhanaan ini kadang-kadang lahir secara fitrah yang berupa anugerah daripada pencipta. Ada setengah dia macam itulah, lahir-lahir terus jadi baik, kan. Ramai kanak-kanak yang dibesarkan dengan bersifat benar, pemurah dan lemah lembut. Ada yang macam ni, lahir-lahir pandai je nak berkelakuan pemurahnya. Boleh jadi dia tengok sekelilingnya begitu macam-macam pula pemurah, kan. Tengok adik-beradik dia pun pemurah, tengok ibu bapa dia pun pemurah. Maka dengan secara tidak langsung dia pun menjadi pemurah. Lahir-lahir berakhlak dengan akhlak yang lemah lembut. Boleh jadilah di sekitar dia, dalam biang kehidupan dia, orang yang berakhlak dengan lemah lembut, maka dia jadi orang yang begitu. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang sifat ini perlu diusahakan, ya, iaitu dia melalui proses pembersihan jiwa. Lahir tidak begitu, tapi di nasihat,
diterangkan oleh ibu bapanya, ditunjuk oleh ibu bapa dia. Begini akhlak yang baik. Ya. Dia akhirnya jadi baik. Ya. Dia melalui proses pembersihan jiwa dengan mendidiknya ke arah akhlak yang dikehendaki. Barang siapa yang ingin menjadi pemurah, hendaklah berusaha menjadi pemurah. Macam mana nak jadi pemurah? Maka dia sentiasa memberi, sama ada dalam bentuk sedekah, hibah ataupun hadiah. Yang mudah nak bagi, sikit-sikit nak bagi hadiah dekat orang lain, sikit-sikit nak bagi hibah, kan? Nak bagi sedekah. Dia tak berkira lah. Kalau kita datang rumah dia, kita tengok tak ada pun barang sangat dekat rumah dia, tapi dia ni kita nampak sudah menjadi tabiat dia, mesti nak bagi juga. Kadang-kadang gula sekampit dah tak ada sangat dah kan. Nak bagi hadiah ke orang yang datang ke rumah ni, kadang-kadang tengok apa yang ada lah, bagi setin kat kita susu contohnya. Walhal susu tu lah setin dekat rumah dia. Kalau dia bagi maknanya dah tak ada dah susu tu kat rumah dia. Tapi kerana tabiat ni, dia dah jadi tabiat, mudah nak bagi sedekah dekat orang, mudah nak bagi sumbangan pada orang. Ni sifat yang pemurah itu. Begitu juga siapa yang mahu bersifat tawaduk, hendaklah membiasakan diri dengan amalan orang yang tawaduk. Tawaduk ni merendah diri, ya. Walaupun dia ada kelebihan, tapi yalah, dia tak nak orang sebut-sebut kelebihan yang ada pada dia. Kalau orang puji pun tak ada apa dia kan. Dia orang yang mudah diri. Dia kata tak ada apa tu kan. Sama dia macam dengan orang lain pun. Tidaklah kata bila orang puji tu dia pula menambah lebih lagi. Memang dah lama dah dia menunggu pujian daripada orang lain. Bukan macam tu. Begitulah seterusnya dengan akhlak-akhlak terpuji yang lain. Kebiasaan akan memberi kesan langsung dalam perkara ini. Sebagaimana halnya orang yang mahu menjadi penulis, hendaklah mendalami bidang penulisan. Manakala orang yang ingin mahir dalam bidang fiqh, hendaklah sentiasa bersifat seperti ahli fiqh yang mengulang kaji bidangnya berulang-ulang kali, sehingga hatinya menjadi sebati dengan sifat ahli fiqh. Dan nak mahir dalam satu-satu bidang, dia kena main dengan bidang tu. Kena sentiasa buat ulang kaji, ya? Kena sentiasa membuat membaca secara berulang-ulang perkara yang berkaitan dengan bidang tersebut. Barulah dia akan dapat. Kesannya tidak boleh diharap akan berlaku dengan segera, sama ada dalam masa 2 ataupun 3 hari. Macam kita nak bertanding kan, bukan esok nak tanding, hari ni baru buat training. Jadi dia training tu setiap hari. Mungkin makan masa berbulan-bulan, mungkin makan masa tahun-tahun. Baru dia dapat sentuhan, ya. Baru dia akan dapat keahlian dalam bidang yang dia terlibat ni. Kalau kita nak mengaji ni sama juga lah. Tak mungkin kita belajar sehari 2 hari cerdik dalam semua bidang. Tak mungkin. Kena mengaji hari-hari. Bahkan tuan-tuan, saya selalu sebut, yang kita sebut pada malam ni bukan perkara baru. Daripada sejak kecil lagi kita telah pun belajar benda ni. Belajar dan belajar dan belajar sampailah malam ini masih lagi belajar. Bukan kerana kita tak tahu, kita dah tahu dah, kan? Tapi kenapa belajar lagi? Tuan-tuan pun tak kata ustaz tak payah belajar lah benda ni. Kami dah belajar dah, macam-macam guru dah mengajar pak ni. Tuan-tuan pun tak cakap macam ni. Walaupun di kalangan tuan-tuan, saya yakin dan percaya semua dah tahu dah benda yang kita sebut ni. Tapi kenapa belajar lagi? Kita belajar lagi ni tujuan dia ialah sehingga kita dapat mempraktikkan apa yang kita belajar.
Ya. Sehingga kita nak praktiklah, kita nak praktiskan dia, nak amal dalam kehidupan kita. Belajar memang belajar dah, tapi amal tu masih menjadi tanda tanya. Ya. Amal tu macam mana? Ada di kalangan kita ni dah beramal dah, alhamdulillah, dari segi amal tu alhamdulillah mantap dah lah kan. Kiranya dah berapa puluh tahun dah tak pernah miss sembahyang tahajud misalnya. Setelah kita tahu fadilat orang yang menunaikan solat tahajud, orang yang menunaikan sembahyang duha, dia tak tinggal dah. Berapa tahun dah tak pernah tinggal ni? Tak adalah lama sangat, 40 tahun dia baru. Contoh kan, dah 40 tahun dulu dah beramal dah ni tuan-tuan. Tapi nak belajar lagi, kita belajar lagi sehingga kita boleh beramal. Alhamdulillah kita dah beramal. Semuanya amalan yang kita buat ni masih ada banyak gangguan dia. Masih ada banyak halangan untuk kita sampai kepada maqam ikhlas. Ini kemuncak kepada amalan. Kita nak buat apa-apa ni tuan-tuan, lillah, kerana Allah Ta'ala, bukan kerana ada udang di sebalik mi, bukan. Ya. Masih ada lagi kerana selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang buat sesuatu amalan itu kerana sesiapa, nanti Allah kata, mintalah bahagian dia buat amalan itu kerana siapa dulu. Kalau dia buat ibadat tu kerana pak mentua dia, nanti jumpa dengan pak mentua dia, ayah, hari tu saya buat ibadat ni kerana ayah, boleh tak ayah bagi pahala kat saya? Allah suruh minta dengan siapa yang kita buat dengan kerana siapa kata. Kita buat ibadat ni kerana siapa? Kalau kerana ustaz, kerana pengurusi, nanti jumpa dengan pengurusi, minta balik semula pahala tu. Tuan pengurusi, hari tu saya buat sesuatu ni kerana nak tunjuk ke pengurusi. Sekarang ni bagilah pahala tu saya. Bagi pahala yang pengurusi ada tu ke kita. Tentulah tak boleh bagi tuan-tuan. Tentulah tak boleh bagi. Sebab itulah kita berusaha. Sekarang ni kita nak buat dia kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan kerana orang lain. Bukan. Sebab orang lain tak boleh beri apa-apa manfaat kepada kita. Kita buat ni semuanya akan balik semula pada kita tuan-tuan. Manfaatnya akan balik semula pada kita. Kita melaksanakan ketaatan, manfaatnya adalah balik kepada kita, bukan untuk siapa-siapa. Kita mau sedekah dalam tabung tu tuan-tuan, untuk siapa? Untuk masjid. Tak. Zahirnya nampak macam untuk masjid, untuk orang yang minta bantuan. Tapi hakikatnya kita buat ni adalah untuk diri kita tuan-tuan. Untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Kita bubuh bantuan tu ialah untuk kita sebenarnya. Faham kan? Sebab kita yang nak guna balik semula nanti. Apa-apa yang kita buat ni, kita nak guna balik nanti di kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di hari akhirat. Sebab itulah kita mengusahakan untuk menjadi ikhlas di dalam ibadat yang kita lakukan. Baik saya yang cakap, baik kita semua tuan-tuan. Tak ada maknanya kalau kita buat untuk orang lain. Tak ada makna. Jadi yang ni yang kita nak. Yang tu yang kita belajar. Kita duduk dalam majlis ilmu, tak berhenti-henti, walaupun kita tahu benda ni, belajar dah berulang-ulang kali, tapi tetap kita belajar. Dan tak ada orang yang cakap, ustaz kami tak nak belajar dapat ni. Ustaz, kenapa? Kami dah belajar benda ni daripada ustaz tadika, contohlah kan.
Oleh yang demikian, kalau kami nak ngaji, kami nak belajar, kami nak dengar sesuatu yang baru, tak ada. Setakat ni tak ada. Melainkan semua dengar dengan penuh tawaduk. Melainkan semua dengar dengan hati yang lapang, dengan hati yang terbuka, ya, dengan penuh perasaan merendah diri. Bukti dia apa? Tuan-tuan yang duduk ni kadang-kadang pangkat besar, kan? Harta banyak, banding dengan ustaz ni ada, kan? Duit pun tak apa nak lebat, contoh, kan? Tapi tuan-tuan boleh memberi perhatian, dengar, kan? Makna kita mudah diri tu bukan senang, tuan-tuan. Orang ada kelebihan, pangkat besar, harta banyak, pengaruh banyak, terkenal dalam masyarakat, tiba-tiba duduk memberi perhatian kepada yang bercakap, biasa je, kan? Kecuali yang bercakap tu mungkin pangkatnya besar, kan? Harta dia banyak, selebriti lagi. Tuan-tuan duduk dengar, itu memang patut. Sebab selebriti ni peluang, dia datang kampung kita, tempat kita, ini peluang. Kan senang kita nak dapat dia, kan? Selalu kita tengok muka dia dekat TV. Jadi beri perhatian tu lebih sikit. Tapi contoh dia dengan orang seperti saya, kan, yang tidak siapa-siapa kenal pun, tapi bila duduk dekat sini, tuan-tuan boleh menjadi orang yang merendah diri, ya. Boleh beri perhatian. Ini bukan suatu yang sangat mudahlah untuk dilakukan kalau sekiranya hati itu ada penyakit. Alhamdulillah. Kalau orang hati ada penyakit, tuan-tuan, saya duduk macam ni. Melainkan hatinya sejahtera, hatinya sihat. Mudah-mudahan, insya-Allah. Baik, jadi kesan untuk kita dapat natijah daripada apa yang kita buat ni tidak akan dapat dalam masa yang cepat. Kena ada masa dia, panjang masa dia kadang-kadang. Seumpama macam orang nak apa, tinggikan badan dia, dia ketok je, kan? Dia malu dekat orang. Orang lain semua okey, ketinggian, lampai, langsing, dia dah lah pendek, ketot pula, kan? Jadi dia pun berusaha untuk nak menjadi tinggi macam orang lain. Maka dia usaha ni, dia kena ambil masa lah. Tak boleh, boleh insya-Allah boleh, ya. Tapi ambil masa. Tak boleh lah baru buat senaman dua hari tak jadi tinggi pun, kan? Macam orang angkat berat bina badan, nak bagi badan dia berketul-ketul, kan? Itu main angkat tu bukannya sehari dua hari, bertahun-tahun tu kita tengok dia punya latihan. Dengan pemakanan lelaki telur paling tak ada 30 biji. Ini makan telur 2 biji, 3 biji, ke nak jadi sadu tak jadi. Betul tak? Kena makan sampai macam tu, 30 biji sehari, baru boleh jadi macam tu. Latihan setiap hari, paling sikit 3 jam. Duk angkat 3 jam. Selama mungkin 3 tahun, baru nampak betul-betul berat. Ini baru senaman 2 hari, makan pun tak jaga. Masa senaman tu kawan tak sampai lembek. Lepas tu dia kata tak naik pun masa saya. Memang takkan naik. Sebab apa? Baru 2 hari. Baik, jadi itu ya. Kalau dari segi fizikal itulah. Dari segi yang tadi itu disebut keilmuan pun sama, ya. Sebagaimana seseorang itu tidak boleh memandang remeh kepada ibadat-ibadat kecil yang diamalkannya. Jangan kita rasa kita ni tak adalah apa, kan, sedekah pun tak adalah banyak sangat, ya. Sembahyang pun sunat
Allah malu nak cerita dekat orang. Contohlah, bukan dia nak cerita, tapi dia bila dia ingat balik semula ibadat-ibadat yang dia buat tu sedikit. Jangan kita pandang remeh pada ibadat yang sedikit itu. Kerana di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada ibadat yang remeh, tuan-tuan. Tidak ada ibadat yang remeh. Walaupun kecil pada kita, tapi di sisi Allah besar. Boleh jadi amalan yang kecil di sisi kita, itulah yang akan menjadi punca kita boleh masuk syurga. Dah. Apa contoh dia? Amalan kebaikan yang kecil. Kita datang, kita ambil penyapu kecil, kita cari tahi cicak, kita berputih tahi cicak. Nah, yang kita buat tu tak ada orang nak laporkan. Orang pun tak pandang hebat, tuan-tuan. Allah, dia ni putih tahi cicak aja. Kan? Apalah sangat dia katakan putih tahi cicak, kan? 2-3 ketuk. Tak payahlah kita ni buang karen nak masukkan laporan dalam kita punya report masjid. Tak payah, kan? Kita melihat itu kecil, tapi boleh jadi, tuan-tuan, kerana perbuatan duduk kutip najis dan cicak, itulah yang akan mempercepatkan masuk syurga. Kita ingat hak mengajar kat sini ni nampak macam besar, kan? Nampak macam besar, tapi tak tahu lagi. Tantah riak aja, tantah takbur, tantah ujub. Kita tak tahu, tuan-tuan. Kalau hak buat besar tu, kadang-kadang kita ni mudah nak jadi gitu. Nak jadi ujub, rasa bangga diri, nak jadi takbur, nak jadi riak, mudah, tuan-tuan. Kalau kita bagi 10 sen dalam tabung, kita kalau boleh tutup. Tengok, kan? Jangan bagi nampak kat orang 10 sen. Tapi kalau pegang duit 100, tengok dulu. Ada orang perhati tak? Ini bukan tuan-tuan yang cerita saja, tuan-tuan. Gaya kita nak bubuh ni, kalau 100, kalau boleh ada orang tangkap dulu gambar ni, nak bubuh. Tangkap dulu ni. Ya. Bukan kerana dia nak menunjuk, tapi mungkin kerana dia nak jadikan perbuatan dia ni sebagai penggalak kepada orang lain. Boleh jadi. Tapi hak 10 sen tadi, tangkap gambar saya dulu. Walaupun 10 sen. Tapi yang ni janganlah, malu muka, kan? Sedekah 10 sen, lepas tu nak suruh tangkap gambar dia. Apa barang contoh? Apa barang, kan? 10 sen, tak payahlah beria sangat. Jangan, tuan-tuan. Walaupun 10 sen, Allah tak tengok 10 sen itu sebagai kecil. Kita orang kata Allah kecil, 10 sen, malu. Boh RM1 malu, boh RM5 berasa lain macam. Tengok dulu dekat orang kiri kanan ni. Waktu kita nak bubuh tu ada orang parti tak? Kalau tak ada orang parti, nanti dulu. Tunggu dulu, kan? Itu contoh dia. Amalan yang kita rasa besar, tapi kadang-kadang dia jadi rosak, tuan-tuan. Dia rosak. Amalan yang kecil tu lah yang kawan kita tutup dia. Kita tak tahu. Dan memanglah kita tengok orang yang buat kerja kebaikan kecil-kecil ni pun dia tak heran lah, kan? Dia tak heran kalau orang tak pandang dia pun. Dia pun sedar diri. Tak kalah kutip tahi cicak yang tak banyak tu pun nak diviralkan. Tak apalah, tak ada orang tanya pun tak apa. Kadang kita tahu. Dan rupa-rupanya yang ini yang paling bagus, tuan-tuan. Kita buat sesuatu kebaikan, kita buat satu-satu ibadat, kita tak rasa pun keinginan apa-apa untuk tunjuk ke orang, ataupun orang perhati tengok. Orang tak tengok pun tak ada hal kita.
Yang ni yang kita nak. Kita buat sesuatu, kita tak kisah dah ke orang. Tak kisah dah dekat orang. Orang tak puji pun tak ada hal lah. Tak kecil hati sikit abuk pun. Sikit abuk pun tak kecil hati dengan sebab kita buat sedikit kebaikan tu tak ada orang puji. Malahan kita bersyukur pula kerana tak ada orang puji kita. Sebab kita takut kalau orang puji kita, tak kita jadi sebaliknya. Elok-elok tadi kita tenang, tapi tiba-tiba satu kali Tuan Haji ni tegur kita, baguslah saya tengok Tuan Haji ni, tiba-tiba dia jadi kembang pula kan. Walaupun orang tak nampak, tapi dia rasa. Kalau tidak kerana pujian tadi, dia tak ada rasa apa-apa. Tapi kerana ada pujian ke dia tadi, dah jadi kembang dah. Ini yang kita takut. Biarlah tak payah puji lah, tak payah puji. Sebab tu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tuan-tuan, kalau ada orang puji dia, itu musuh dia. Itu musuh dia. Kita kebanyakan kalau orang tak puji, kita pasang pancang kat dia. Pasang, nanti kalau dia pun dapat apa-apa, tak payah puji dia, balas dendam balik semua. Sebab apa? Tak puji dia. Sebab dia pun tak puji kita. Dia pun tak boleh nak puji kita. Kenapa kita nak puji dia? Kita buat tu atas dasar nak balas pada semula. Apa yang orang dah buat dekat kita. Sayyidina Ali, dia tengok orang yang puji dia, itu musuh dia. Maka dia sentiasa berwaspada dengan orang lain. Dia tak nak orang puji. Kita pun kalau boleh, jangan puji siapa-siapa. Kita ni adalah kadang-kadang itu tengok keadaan lah, tapi jangan mudah-mudah nak puji orang. Dan kita semua kalau tak ada siapa puji, alhamdulillah. Jangan kita nak rasa kecil hati pula. Yang ini latihan, tuan-tuan. Inilah latihan dia bila kita belajar bab tasawuf ni. Latihan untuk menjadikan diri kita semakin elok. Kita tahu ini apa yang tak elok pada diri kita. Lepas kita belajar ni, macam mana cara untuk kita buang benda-benda yang tak elok ni, yang dah menjadi amalan pada diri kita. Macam mana kita nak buang? Dan kita nak ganti pula dengan sifat yang terpuji ni tadi. Itu tujuan kita belajar. Yang utamanya kita belajar perkara yang berkaitan dengan ilmu tasawuf ini. Demikian juga tidak boleh memandang remeh terhadap dosa-dosa kecil yang dilakukan. Kita buat dosa kecil, tapi kena rasa. Walaupun ini dosa kecil, tapi kalau dah banyak kali buat, dia jadi besar. Walaupun dia dosa kecil, kalau Allah tak ampun, tak boleh masuk syurga, tuan-tuan. Tak boleh masuk syurga. Walaupun dosa kecil. Ini yang dibimbangi oleh ulama-ulama, bukan kerana dia buat dosa kecil. Bimbang, dia tidak sempat mendapat pengampunan daripada Allah di atas dosa kecil yang dia buat. Apatah lagi dosa besar. Kalau sahabat, dosa kecil ini dianggap seumpama gunung hempak atas kepala dia. Lagi kita, dosa kecil ni seumpama lalat yang bermain di muka kita. Doa-nya main. Macam tu dia dosa kecil. Mula-mula tu rasalah macam menyesal kita buat dosa. Tapi bila dah sekali, dua, tiga, empat kali, rasa sedap pula buat dosa kecil ni. Dah tak rasa macam dosa. Walhaq tu dosa. Walhaq tu dosa. Tapi dah tak rasa macam dosa. Sebab dah kali dah. Dah kali dah. Ini yang kita takut. Kita bimbang, kita buat dosa, tapi kita tak rasa macam dosa. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kata Imam Ahmad Ibn Qudamah Al-Maqdisi, jangan memandang remeh terhadap dosa-dosa kecil. Bila memandang remeh kepada dosa-dosa kecil, dia akan jadi nanti dah jadi tak ada apa dah. Tak ada apa dah kan. Dosa kecil tak ada apa.
Ini kerana jika sesuatu yang kecil itu dilakukan secara berterusan, sama ada baik ataupun buruk, ia boleh mempengaruhi dirinya. Dosa ni dia boleh mempengaruhi tindakan kita. Ya. Kita tuan-tuan, kalau orang bagi makanan pada kita, kita terima semua makanan tu, tandanya kita sihat. Betul? Bagi apple habis, bagi anggur tak cukup, bagi musang king dia kata sebiji je. Sihat. Cuba tak sihat, bawa anggur, letaklah kat situ. Siapa yang tolong makan? Orang yang datang ziarah kan, keluarga dia yang temankan dia. Dia makan tak? Tak makan. Sebab apa? Tak sihat. Nak musang king kau ustaz? Tak payahlah. Ya. Ni sebab sakit ni makan musang king kan. Kan? Tak ada lah tuan-tuan kan. Kalau dah sakit, apa makanan pun tak selera. Jadi kita boleh kenal. Begitulah juga dengan rohani kita. Kalau sakit rohani, jom datang masjid. Ustaz pergilah dulu. Ada je alasan dia. Sedekah sikit ni. Dia tengok, dia tabur. Tak bawa duit lah pula. Duit bawa tapi duit kecil tak ada. Tak buru. Ini bukan cakap siapa-siapa, saya sendirilah tuan-tuan. Ya. Duit ada tapi duit kecil tak ada. Jadi jalan-jalan tabung, minta maaf lah ke tabung. Kan? Itu tak ada pun tuan-tuan. Maknanya rohaninya sedang sakit. Kalau rohani sehat, mana tabung? Tabung tak bagi depan dia, dia pergi cari tabung. Itu contoh dia. Mudah nak semayang, mudah nak baca Quran, mudah nak bantu orang, mudah nak tolong orang. Itu tanda rohani sehat. Rohani tak sehat, berat dia nak buat. Kita boleh kenal tuan-tuan. Sama macam tadi lah. Kalau badan kita tak sehat, kita akan cari doktor. Sebab kita tahu doktor ni, ialah walaupun doktor kalau kita jumpa dia, doktor cuba teka saya sakit apa. Mana boleh, mestilah doktor kena tanya, ustaz sakit apa ni sebenarnya. Kita pun dengan mudah bagi tahu saya ni sebenarnya 2-3 hari ini pening kepala. Okey, pening kepala kita bagi Panadol. Ya. Walaupun doktor kata Panadol buat sakit kepala. Contohlah kan, kita cari doktor sebab kita sakit. Kalau sehat, kita nak jumpa doktor. Doktor pun tak mau layan kita, dia banyak kerja. Ni apa hal ni datang, tak ada, saya nak menyembahnya dengan doktor. Tak layan dia, minta maaf lah ustaz, masa ni time saya kerja. Kalau ustaz nak menyembah, mungkin nanti lepas hari habis tugas, itu redor lah balik semula. Kan? Macam tu. Sesaja kita nak nyembang dengan doktor macam kita nyembang kawan-kawan kita ni, tak boleh. Kan? Pergi klinik dia, kita tahu doktor ni ada masa ni kat klinik, tapi masuk nak nyembang, memang dia tak layan. Yang datang tu confirm sakit. Dan mudah-mudahan bila jumpa doktor tu akan sembuh lah. Tengok doktor pandai, dia bagi ayat apa psikologinya, sembuh dari 50%. Ubat tu ikhtiar, sembuh lah lagi. Alhamdulillah. Tapi rohani kalau sakit tak boleh biar tuan-tuan. Kena cari ubat dia. Cari ubat macam mana cari ubat? Macam ni kita duduk dalam majlis ilmu, kita belajar. Ini cara untuk kita merawat jiwa kita yang sakit. Kalau jiwa kita tak sakit, kita duduk juga dalam majlis ilmu, itu dah jadi antibiotik. Dia kemahkan lagi kita punya kesihatan rohani kita. Bukan semestinya kita sakit kalau kita datang, tak. Dan
tak sakit pun datang untuk sentiasa kita ni rohani kita dalam keadaan sihat. Apa tak berarti kalau sedang sakit, elok sangat datang. Sebab bila datang tuan-tuan, tengok ada orang yang tenang sampai boleh tidur walaupun sambil duduk. Kan? Ada orang datang, ustaz saya ni tak boleh tidur. Senang je nak tidur, datang kuliah saya. Kuliah ustaz saya ni kalau orang tak tidur macam tak sah. Mudah tidur insya-Allah. Tenang, dia duduk. Tak sampai 15 minit mari ngantuk. Nak tengok tempat orang tak sihat kat mana? Pergi hospital. Pergi hospital tengok. Orang ni meraung, orang ni ngadu, orang ni menjerit, ayuma, ayuba, semua ada ke hospital. Macam-macam pesen orang sakit ke hospital. Sebab tu kita kena pergi hospital tuan-tuan, bukan kerana kawan kita masuk buat. Tak ada kawan kita masuk buat pun tak apa, pergi je ziarah orang yang berada di buat itu. Banyak kelebihan dia. Banyak kelebihan dia. Sebab hadis kursi menyebutkan kalau kita ziarah orang sakit, artinya kita ziarah Allah. Allah kata manusia ni sombong, tak nak ziarah aku. Ziarah Allah. Macam mana nak ziarah Allah? Kita tak tahu alamat pos-pos rumah Allah, tak tahu. Selain daripada masjid, tuan-tuan. Antara kaedah nak ziarah Allah, ziarahlah orang sakit. Siapa yang ziarah orang sakit, sebab tu kalau dia mohon, Allah makbulkan. Sebab tu kalau ziarah orang sakit ni jangan berlama. Nyembah sampai orang sakit tu pula lemah dengan kehadiran kawan dia. Dia nak berehat pun tak boleh. Lepas tu pula, bila ada 2-3 orang kawan, dia bukan sembang tentang hak kawan yang sakit, dia sembang untuk sama-sama dia. Lagi tak patut. Lepas tu siap lagi sebut, kawan kita dulu ada seorang macam ni juga sakit dia. Seminggu je jalan. Lagi kalau macam tu, baik tak payah datang. Dia hak yang nak datang ni, dia kena ready lah. Datang, tanya khabar, tengok keadaan dia, tolong doa ke dia, mudah-mudahan segera sembuh. Dan jangan lupa bila kita nak balik, mintalah dia tolong doakan kita juga. Orang sakit kata, takkan saya nak doakan Tuan Haji, saya sakit ni, saya tak sihat ni. Tapi dah kita minta ni tuan-tuan, Allah Akbar, kalau orang ni kita sebut macam tu dekat dia, dia doa tuan-tuan. Dia doa, InsyaAllah kita semua sihat, kita semua ni tak ada apa-apa. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari segala bala bencana, musibah dan sebagainya. Kita nak dengar yang tu lah. Kita nak dengar yang tu daripada mulut orang sakit ni. Sebab kita dah doakan dia tadi, takkan dia tak ada doa orang kita. Jadi maknanya kita kena doa ke dia, barulah kita akan dapat balasan doa daripada orang sakit ke kita. Tapi kalau nyembang, kata aku nak balik dah ni, tak ada apa dah. Kita tak doa, dia pun tak doa. Habis macam tu je masa kita pergi ziarah dia. Patutnya hak tu tadi yang agama kita ajar ni, ziarah orang sakit ialah kalau boleh bawa buah tangan sikit. Kalau tak ada kemampuan nak bawa buah tangan pun tak apa, sampai pegang. Mudah-mudahan sapuan kita itu menjadi ruqyah kat dia. Bacalah Fatihah kan, ikutlah apa yang kita boleh kan. Kalau lebih lagi, silakan. Allahumma rabban nas musibal ba'si isfi anta syafi. La shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman wala alaman illa shifa'. Bismillahi syafi, Allahu ya syafi. Terpulang lah kalau kita boleh sampai macam tu, baca ayat. Lepas tu doa, minta diri. Dah, sekejap je, jangan lama-lama. Kawan ni pun tak puas, biar dia tak puas nyemang kita tuan-tuan. Itu yang bagusnya. Dia sentiasa mengharap kita bila lah Tuan Haji datang lagi.
Bila lah Tuan Haji datang lagi. Kan? Selang 2-3 hari datang pula lagi. Contoh, tak kira lah tuan-tuan, orang yang kita kenal ataupun orang yang kita tak kenal. Doktor tanya, ni Tuan Haji nak buat apa? Saya nak ziarah sahabat-sahabat saya duduk dalam lawak ni. Takkan dia tak bagi time waktu lawak tu kan? Sebab kita nak ambil peluang yang sangat besar tu. Jadi itu tuan-tuan, sebut sedikit yang kita sempat lah, ya, kita sempat kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan sedikit perkongsian itu ada manfaat kepada kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman warzuqna rahmatan